Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi acara, bahagia Tuan Rumah, Tuan Imam, bersama Tangkuasa, Hulu Balang, penggerak kampung, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat malam ni dapat kita jumpa. Malam ni suasana yang sangat menarik. Nampak inilah satu-satu rumah yang banyak pokok kelapa. Kan susah nak jumpa kan. Orang 9 sebut pokok nio kan. Alhamdulillah. Malam ni sembang-sembang santai je. Saya, nama penuh saya bukan Samsul bin Debat. Yang Kak Dol yang tanya kan, saya kena beritahu. Sama saya Syamsul Amri bin Haji Ismail. Saya, arwah abah saya meninggal dunia ketika umur dia tepat 50 tahun. Dia meninggal muda. Tak sakit tak apa, dia demam hari ni, esok meninggal macam tu. Dan dia adalah manusia yang paling kelakar dalam hidup keluarga kami inilah. Kemudian mak saya sihat walafiat, alhamdulillah, sekarang ada di Seremban lah. Dan berita yang paling yang saya minta semua kena sabar, saya dah kahwin. Siapa yang berhajat baik menantu dia, saya kena cakap lah. Saya seronok sangat dapat datang sini. Kita malam ni sembang santai je, berbincang tentang nasihat-nasihat yang baik. Sesungguhnya kalau ada dalam hidup kita ni, kalau 30 hari berturut-turut tak ada orang bagi nasihat kat kita, masalah hidup kita. Mesti akan ada orang bagi nasihat. Sabarlah, beringatlah, berjimatlah, jangan. Jadi macam tu jugalah kehidupan kita ni. Tu sebabnya ada setengah orang tu dia penyakit itu kan, dia dah lah sombong, bodoh pula tu. Tu jadi bodoh sombong tu. Orang nasihat tak nak dengar, dia betul semua. Kalau bercakap tajuk apa sekalipun semua dia tahu. Tapi orang tegur dia tak boleh. Sebut Montari ni semua baik dengan dia. Sebut dia pasal pelakon ni, tu pun kawan dia. Habis semua tajuk dia cover. Kadang-kadang orang naik menyampah nak bercakap dengan dia. Betul kan? Jadi dalam hidup kita ni senang je, simple. Hidup ni sementara. Saya selalu cakap, hidup sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia, lebih lagi sementaranya. Cuba kita tengok apa yang sementara. Pertama, suami isteri sementara. Suami I bagi I 2,000 sebulan, you ada. Wah, isteri I paling pandai masak kat Pontian ni, tak tahu ke? Contoh lah kan? Contoh. Malam tu samput bini mati. Dah tak ada yang boleh masak untuk dia dah. Mana kejap-kejap makan kat kedai, kejap makan kat kedai. Tak pun dia datang kat ceramah ni. Kemah ada 2, datang lah. Untung dia makan. Contoh macam tu lah kan. Dan begitu juga tadi, suami bagi 2,000 sebulan. Sekali ditongking ni suami, tercokik sudu, mati. Tengah menyuap dengan sudu, mati. Itu sebabnya suami isteri ni kena baik-baik. Kan? Kena baik-baik. Ada rahsia dia, ada. Kejap lagi saya bagi. Yang begitu juga yang kedua, harta sementara. Dulu kita tengok kawan tu naik motor pergi surau, pergi masjid. Ui, motor baru nampak. Berapa lama baru? Paling lama pun seminggu lebih. Lepas tu orang pun tak heran lah motor tu. Ada pula seorang yang beli motor lagi baru. Macam tu juga kereta baru. Berapa ramai, cantik Camry ni. Keluar Camry lagi baru lagi. Handphone sampai tak teraya tengok lah. Kan? Bukan kata seminggu sekali dah. Dulu sebulan sekali, tak ada dah. 3 hari sekali, 2-3 hari dah ada yang baru lagi. Tak terkejar teknologi tu. Kan? Macam tu juga langan tudung, saya tengok.
Bawal siakap Datuk K. Datuk K pun ada duduk. Tak pasal dia ikut misai kawan tu. Ya, jadi makna kata dunia ni cepat. Ya, macam contoh lah, paling mudah contoh saya bagi kan. Dulu waktu kita kecil-kecil dekat kampung ni lah, kampung Parit Sikom ni, kita ada nampak satu rumah tu, besar betul rumah tu. Dulu. Aku kalau ada duit, aku nak buat rumah macam tu. Tengok kat Kampung Tian dulu nampak, aku nak buat rumah macam tu. Tapi hari ni orang dah tak heran dah rumah tu. Dah buruk pula dah rumah tu. Tu satu. Dan berlambak lagi rumah yang lagi besar pada tu. Nak tunjukkan, Tuhan bagi kita tengok sementara je. Benda-benda hebat ni. Kita excited gemar satu perkara kan, sampai satu tahap. Macam saya sendiri lah dulu kejap-kejap tukar handphone, sampai satu tahap dah tak terdaya, dah tengok pun tak lalu lah kan? Jadi hidup kita macam tu lah. Hidup kita ni macam tu. Dan begitu juga tentang duit. Sampai masa habis. Tapi yang paling baik sekali, duit yang ada ingat orang lain. Tu sebabnya salah satu sebab saya datang ke Pontian ni 2 minggu saya duduk di sini. Sebab kita dalam projek program TV Al-Hijrah, iaitu kita pergi ke negeri-negeri seluruh Malaysia. Adalah rumah yang terpilih. Memang ada lagi rumah-rumah yang susah tahu, tapi kita tambah baik rumah orang susah. Dan kita nak cuba jadikan cantik dan ceria, dan supaya mudah-mudahan kita menggerakkan orang lain pun sama, gerakkan bantuan-bantuan macam tu. Dah selesai di Negeri Sembilan, selesai di Pontian, selesai Pontian dalam 2-3 hari lagi, kami akan terus berangkat ke Perak Darul Rizwan pula. Jadi mana kata inilah dia kan, kesementaraan dunia ni kan. Barang siapa yang mengejar dunia, dia akan kecewa. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Itu penting. Dan begitu juga yang ketiga kan, yang sementara ni apa? Pangkat jawatan kan. Orang tu pegawai, aku pegawai paling besar sekali kat pejabat daerah ni, contohlah. Aku ni pegawai paling besar dekat kementerian ni. Sampai masa duduk kat surau, bersandar kat tiang tu, pencen siap samput-samput batu. Tu bekas pegawai kepada menteri apa tu, uyo ke? Orang pun dengar, takat tu je lah. Sementara saya pun pernah jadi pengarah kan. Tuan-tuan jangan cakap lah apa prosedur saya tak tahu, sebut dia tuan-tuan. Apa prosedur tak tahu. PBT, prosedur kerajaan negeri, tindakan sitaan, apa dia, tindakan orang tak bayar cukai tanah, bab-bab macam mana sitaan rampasan tanah, semua saya tahu. Prosedur nikah kahwin cerai proceeding, semua saya tahu. Kesalahan bohong kan, semua saya tahu dalam kepala insya-Allah. Tapi sampai masa bila kita pernah pegang jawatan, sampai masa jawatan tu tak bawa mati. Orang yang bekerja, dia letak je jawatan ni, beribu datang minta untuk satu jawatan. Macam itulah juga hidup kita ni. Jadi nak selamat dunia akhirat, pertama bab keluarga tadi. Sayang keluarga kita kan? Sayang keluarga kita. Nabi pun sayang keluarga. Kita kena sayang. Tengok Nabi sayang siapa? Pertama Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita kena sayang isteri kita. Tapi orang perempuan tak ada isteri, sayang suami, sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Kita kena sayang ahli keluarga kita. Itu sebab baru-baru ni saya buat kuliah subuh, saya terkejut bila seorang ibu tanya, macam mana Ustaz bila anak saya kata dia menyampah, nak jaga mak dia, menyusahkan dia. Saya jawab, bingai anak tu, saya kata. Macam mana seorang anak boleh cakap macam tu, saya kata. Seorang anak hanya akan tahu macam mana hilang satu bondo yang dia tak pilih nak gambarkan bila mak dia tak ada. Ayah tak ada satu hal. Bukan kata ayah ni tak penting. Ayah ni dah hilang dah satu tonggak dalam rumah tangga tu. Tapi bila mak tak ada, jangan main-main. Itu sebab jagalah elok-elok mak kita. Satu benda yang paling mahal, walaupun mak tu dah macam ni, dah tak laran. Satu benda yang paling mahal adalah mak dia. Elok-elok mulut mak itu doakan anak. Kerja elok-elok, jangan tinggal semayang. Ya mak. Jaga dia baik-baik. Ya mak.
Nanti tengok, nanti kalau apa, kalau penat buat kereta, berhenti dulu. Ya mak. Sebab tu. Tapi bila mak dah tak ada, tak sama. Tanyalah, walaupun orang-orang lama lah, bila saat ibunya tidak ada, macam mana? Oh, lain. Lain. Digambarkan macam mana kalau hari raya tu semua berkumpul, tapi mak tak ada, dah lain suasana rumah tu. Ceritalah macam mana pun tak sama. Walaupun anak perempuan sulung boleh masak burasak tu kan. Oh mak, ayat burasak kan. Dia boleh masak nasi impit, lauk kuah lontong, kuah apa? Kuah lodeh tu sama macam mak dia masak. Walaupun sama rasa, dia hanya mengembalikan kenangan tapi tak sama. Tu belum cerita lagi, mak tu cakap lauk dah habis, dia suruhkan pula untuk kita, takut kita tak merasa punya. Mak fikir macam tu. Abah ada santal habis, nasib lah siapa tak dapat kan. Tapi tu beza dia. Yang tu sebab dalam kebahagiaan rumah tangga, takkan bahagia pasangan suami isteri kalau dia tak jaga mak dengan mak mentua dia. Level mak dengan mak mentua sama tau, jangan main-main. Bila dah kahwin, kalau tak nak sama, jangan kahwin. Kau jagalah mak kata macam tu kan. Mak mentua sama, lepas mak mentua bapak mak mentua, bapak mentua. Tu sebab kadang bila doa kan ada prosedur. Orang perempuan kalau doa, pertama Allah, kedua Rasul, ketiga suami dulu, kemudian empat baru mak, ayah, kemudian baru yang lain-lain. Suami nombor satu, Allah, Rasul, kemudian mak dia, kemudian baru bapak dia. Mak mentua, bapak mentua, lepas tu barulah yang lain-lain. Itu sebab orang perempuan jangan kecil hati. Kalau naik kereta jangan kecil hati. Kalau mak dia ada, dia bagi mak duduk depan. Jangan kecil hati. Ini kereta nama saya lah, abang kena faham. Ini kereta nama saya, kenapa saya duduk belakang? Oh, tu. Bini heboh kau macam tu, letakkan bini tu kat mana? Kat bonet depan tu. Tambik dengan tali, tak faham bahasa betul kan. Duduk depan, ini tak mak okey ke belakang? Okey, manalah orang tua tu nak jawab tak okey. Cucu dompet orang kat belakang tu, sengit-sengit tudung wan. Tudung nenek nak tercabut, nak tarik ke cucu lah. Duduk cik tak apa, saya baru mula ke ni. Main duduk main. Kan, jadi mana kata penghormatan dan kasih sayang. Kemudian kalau nak bahagia dalam rumah tangga ni, yang penting sekali, penting sekali, ikut agama. Tak ada cara lain. Bacalah buku Fadilah Kamsah kau, Ustazah Fadiah kau. Bacalah apa, semua mesti rujuk pada apa? Agama. Saya tak nak urat panjang lah, tapi semua faham lah hidup beragama. Hidup ada peraturan gitu. Ada ukuran ni. Kau lelaki jelas lelaki Kau perempuan jelas perempuan Ini ada pula yang heboh, dah elok-elok senapang, sibuk nak buang senapang. Poning kepala lah. Lepas tu yang mengikut ramai pula, cantiknya kak. Ya Allah, sambut dah kau orang kau kan. Kalau jantan tu jantan lah kan. Siap bagi tahu kat orang. Satu bukti nak menunjukkan dia tu bukan perempuan. Dia boleh cakap tu, saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Pijak orang tahulah. Orang perempuan mana ada baik pengumuman macam tu. Kalau dah mengandung, alhamdulillah. Malu-malu kau mengandung kan. Tentu je kan. Tu semua tu tak sadar diri lagi tu. Macam-macam bala Allah Ta'ala bagi, termasuk penyakit ni sampai ke negara itu kan. Virus ni sebenarnya penyakit ni ciptaan manusia, tuan-tuan dan puan. Dia cipta ni, konon ni besok dia yang bagi ubat. Akhirnya dengan kuasa Allah, virus yang tersebar ke seluruh dunia ni, ubatnya tak sama setiap negara, tak sama. InsyaAllah kita punya vaksin on the way. Vaksin on the way. Tapi dalam masa yang sama, kita kena jaga disiplin. Tak kira macam mana pun, biarlah, tolonglah. Dekat surau masjid tu, standbykan sanitizer banyak-banyak kat tepi tembok tu. Sumbang kan tuan-tuan. Tuan-tuan boli 10 susun kat tembok tu. Jadi sesiapa tekan mana-mana pun okey je.
Jangan dah banyak tu bawa balik pula satu. Kan? Jaga. Lepas tu tak payah salam dah. Tak payah kecil hati. Ya dah belaga sekarang tak nak salam. Bukan. Jangan. Karang diradak bodoh tu kan. Ke hidung kau kombang sebelah. Kan? Elakkan. Elakkan. Anak pula yang golongan yang berisiko, iaitu golongan lewat. Remaja lewat. Aku nak jaga. Kan? Jadi ikut agama. Selamat keluarga kita insya-Allah. Orang dulu kan tengok, pergi ngaji. Kau nak jadi kafir ke tak ngaji? Ayah lu. Pergi ngaji, mengaji. Walaupun tak baca tafsir, ngajilah ngaji. Lib dan ta, lib bawa i, lib dapat u, a i u. Tapi kat sini Johor lain. Johor steady. Sebab Johor ada sekolah agama petang kan. Steady. Dulu mengaji dengan bangganya. Aku dulu darjah 2 dah khatam. Tapi itulah sekali. Sampailah di umur 60 tahun tu lah sekali yang dibanggakan darjah 2 khatam tu. Tadarus pun tak nyaman. Kan? Itulah. Tu sebab hari tu waktu berlakunya PKP tu kan, besar betul rahmat kan. Kan? Masa tu barulah keluarga tu sedar dalam rumah tu ada 2 helai sejadah. Tak ada lagi kau sejadah. Dah habis bang, mana tu je yang ada. Habis ke batik lopeh bini semua bawa keluar. Masa tu baru sadar peringatan. Kalau lah orang luar datang rumah kita, malu kita yang rumah kita sejadah pun tak ada. Contohlah. Lepas itu baru tahu setelah 30 tahun membina rumah kat situ, baru sadar kiblat salah selama ni. Dia membelakangi kiblat masjid. Parah betul. Bapa baru sedar dalam Quran tu banyak lagi surah selain pada surah Al-Ikhlas. Selama itu lah surah yang dibaca ada bermula kahwin sampailah ada beranak pinak. Itulah Allahu Ahad. Allahus Samad. Bukan main lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Macam lagu tapi qul Allah. Kan? Janji ada tu kan. Anak pula kat belakang dah agak dah. Anak pun dah tahu surah Abah nak baca. Ya. Lepas tu barulah kita tengok macam mana ayah itu tak pek tidur malam raya. Menangis menghayati teks khutbah yang nak dibacakan esok tu. Dan yang paling best sekali esok tu, barulah ayah itu faham rasa kecil hati bila dia baca khutbah anak tidur. Selama ni abah biasa tidur tapi memang baca khutbah. Kan? Wahai anak deku, wahai ahli keluargaku yang ku kasih, bangun, dia marah anak. Kan? Macam itulah banyak pengajaran. Dan kita berjaya melahirkan berjuta imam tanpa tauliah di Malaysia. Ada yang baca khutbah tu berdiri atas sofa. Dah mimbar tak ada. Kan? Itu pertama, ikut agama. Yang kedua, pasangan suami isteri. Jangan suka membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Cuba tengok bini apa tu elok kalau lawa. Kau cubalah pakai lawa sikit. Ada marah bini. Abang, ini baju baru dah pakainya. Bila saya make up, abang cakap tepung gomak. Ni janganlah tambah mana. Abang muka saya ni dah gelap. Bubuh modak sikit nampak. Kena bubuh banyak. Cuba tengok tu suami orang tu bang. Kenapa? Bila dia balik rumah, berlari dia nak peluk bini dia. Abang, aku ni sakit lutut. Nak berlari macam mana? Berseret berjalan nak berlari macam mana? Kau ni pun agak-agak alah. Kan? Dah lah rumah dia tu rumah banglo, rumah kita ni rumah flat. Buka-buka dah nampak kau mana nak lari. Jangan banding-banding. Dan begitu juga yang ketiga, nak selamat kita dalam nak bahagia dalam keluarga kita, apa yang paling penting adalah proses nak kenal pasangan kita ni.
berterusan daripada masa ke semasa. Sampai sekarang orang perempuan ni masih lagi sebut, aku tak faham betul dengan laki aku tu. Dia sebut lagi tu. Orang dah tua bangka dah ni. Yang suami pun sama. Aku kadang pun tak faham dengan bini aku. Tak pun dia nak pun tak tahu. Boleh ni yang salah, boleh tu salah. Aduh aja. Dia suruh aku beli garam kasar. Aku dah beli. Beli dia marah aku. Sampai 5 kilo beli nak kenduri kau. Dah marah pula 5 kilo. Bukan 5 kilo kata dia. Dia pelumpur pula. Macam-macam. Jadi proses mengenali berterusan. Dia tak ada, aku kenal sangat laki aku tu, jangan sebut. Tak kenal. Kita cuba kenal dari masa ke semasa. Dan kemudian duduk dalam masyarakat ni, nak berjaya di dunia dan di akhirat, buang penyakit. Penyakit dalam hati ni kena buang. Penyakit dalam hati ni, itulah sebenarnya yang membawa mati, bukan benda lain. Bukan sakit jantung menyebabkan orang mati dah. Hati ni yang penyakit. Makan selagi boleh makan ayat dah. Kan hatinya hal tu. Ikut hati makan, matilah. Bawa kereta, bukan masalah kereta apa dah. Hati dia tu. Biar dia tahu kereta aku ni laju macam mana. Nampak tak? Hati. Penyakit hati. Ada je hati tu tak kena dengan orang. Itu sebabnya kita hidup dalam bermasyarakat ni kan, kena buang penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Buang. Penyakit nombor 1, penyakit tamak. Penyakit tamak kena buang. Macam mana nak buang tamak ni? Syukur dengan apa yang ada. Selesai penyakit tamak. Contoh lepas ni kan ada makan. Contoh ambil makan. Contoh lah. Berapa ramai tak merasa belakang kita. Tu tamak nama. Dah ambil 10 pula tak habis. Macam contoh pergi hotel lah. Dulu buffet Ramadan je. Berlambak makanan dibuang. Bayangkan dalam sebulan bulan Ramadan di Malaysia, sebanyak tak kurang daripada 700,000 tan makanan yang dibuang sebulan bulan puasa. Boleh bagi makan berapa juta orang makan. Bayangkan tu. Ish. Orang Malaysia ni kalau pergi makan ke hotel ni takut ni. Dia punya hidangan ni pada baruh sampai ke darat, makna hujung sampai hujung. Segala binatang dihidang. Ada satu hotel kat Seremban tu, kami menyediakan 33 jenis air. 33 jenis air, kalau kau minum semua tu, keluar pada hotel tu, lupa nama kau bin siapa. Punya tahu minum air. 33 jenis. Menu daripada 17 negara-negara Asia. Macam mana nak makan tuan-tuan? Kita pergi Mekah Madinah ni kalau macam-macam makanan ke bawah tu, tapi tak tengok sudah tak beli. Tengok tak beli. Sudah naik bilik makan roti. Kan? InsyaAllah doalah banyak. Doa banyak kita dapat pergi Mekah Madinah balik semula. Doa banyak. Lepas tu kalau siapa nak pergi dengan Samsudubat, doalah bulan 3 kalau clear. Itulah. Kumpul duit banyak. Jual kelapa tu boleh bagi dah. InsyaAllah. Kan? Tapi betul. Buang tamak. Apa yang ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dulu bini tak payahlah lawa pun macam Mira Filza ke Nilofa, tak payah. Sebab tutup lampu sama. Iyo. Tak ada tutup lampu menyalo-nyalo muka, tak ada. Cuba tanya orang-orang lama. Berapa adik-beradik? Berapa adik-beradik pun? Bak tu. Main 8 ni nampak tak? Ji berapa je adik-beradik? Yalah adik-beradik berapa? Pak. 3 boleh tu. Saya lah. Anak saya tu pun yang tak berapa, tak sampai 3 boleh tu pun tak kadang tertukar-tukar nama lah kadang. Bayangkan anak 10, 3 boleh. Dulu karen pun tak ada. Pukul 8 dah galap. Raba-raba terasa okey tu. Ramai anak tu. Tak, tapi hikmahnya apa? Bila hari raya meriah. Orang sekarang 4 je anak.
Tanah lebih lah nyampah lah. Orang perempuan, saya pesan, jangan gamar-gamar tutup kilang. Orang lelaki kalau dia jumpa tapak baru, jangan main-main. Tak sampai baik pengumuman lah, tiba dah ada orang. Mula marah orang perempuan tu. Ini contoh. Memang dia. Orang dulu kan meriah, adik-beradik ramai. Adik-beradik mak saya 9 orang. Meriah lah bila raya berkumpul tu. Bila seorang tak ada tu, kalau siapa tak ada, ingat balik. Siapa tak ada, nak ingat balik kan. Macam tu lah keadaan dia. Lepas tu kalau anak ramai, boleh hantar mesej dalam grup WhatsApp family. Dimaklumkan sekarang telah pun masuk 26 hari bulan, masih ada anak-anak yang belum membuat bayaran bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu pula. Bayanglah anak 10 orang, seorang bagi 500, tak 5,000. Contohlah. Tapi tak ada mak buat macam tu. Kan? Ada. Dia anak tak bagi duit pun tak apa, tapi jangan nyakitkan hati, sudah. Tu doa. Kan? Kadang kita tak minta, tak payahlah duit kau bagi hari tu pun tak habis lagi. Ambil lah. Anak bagi. Kan? Lepas tu mak dia pula, lepas kelas 2 kita nak lepak minum mana? Macam tu kan. Dia duit anak dah bagi. Kita nak lepak minum mana ni? Ya. Saya datang sini kan, macam-macam tompek bawa akik kawan dia, bawa pergi makan. Semua sampodeh, paning nenek sampodeh lah. Sampodeh Belangor, sampodeh madu 3. Sampai ke dapur saya mencari madu tu, kalau nampak. Tapi memang iyalah kan, tak apalah. Tapi memang sadap-sadap lah. Bukan kata tak sadap, syukur alhamdulillah. Jadi yang pertama tu, kita buang tamak. Bahagia, berjaya kita insyaAllah. Yang kedua, buang perasaan sombong. Sombong tak ke mana-mana. Sombong. Jangan sombong-sombong. Nak sombong dengan apa? Macam saya sebut tadi kan, sombong dengan duit, sombong dengan kereta, sombong dengan jawatan, habis sampai sudah. Nak sombong tak payah sombong-sombong. Malahan sombong ni Allah Ta'ala janjikan dalam Quran. Allah sebut apa? Saya tak nak sebut ayat, nanti kau baca agama pula. Tapi masuk kategori dia tu perangai sama macam suku sakat, iblis dan syaitan. Sebab sombong, dia akan masuk dalam neraka dan duduk kekal kat dalam tu. Na'udzubillah, minta jauh kan. Buat apa nak sombong-sombong? Tak payah. Kan elok merendah diri. Kan? Tak payah sombong-sombong. Nak buang penyakit sombong ni ada 3 cara. Pertama, ziarah orang sakit tenat. Tengok orang sakit tenat tu, Allah kesiannya dia, aku besok janganlah macam ni ya Allah. Kalau aku besok kau ambil lah nyawa aku tu, Allah tak payah aku sakit macam ni, kesian tengok kan. Contohlah. Tapi janganlah sesaja pergi hospital Pontian tu lah tanya, ada sesiapa yang tenat ni? Bukan macam tu. Dengar ada yang tenat, pergilah ziarah. Kedua, ziarah orang meninggal dunia. Bila tengok, ya Allah, ramainya orang ziarah dia, aku besok meninggal ada tak orang tengok aku tak nak lah sombong-sombong. Aku ni sombong-sombong langsung tak nak tengok aku. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ziarah kubur. Orang yang rajin ziarah kubur, insyaAllah kurang. Ada seorang tu kan, dia punya sayang kat bini, ada budak nampak sayang betul dia kat bini. Kenapa pula? Setiap potang lepas asar mesti dia ada kat kubur arwah bini tu. Hari-hari dia menyiram. Lepas tu adalah budak tanya, baik betul pakcik sayang betul pakcik kat bini pakcik ya? Hari-hari pakcik datang kubur ni, menyiram dia. Bukan apa, bini pakcik dah posan, jangan kahwin lain, sekali lagi belum tumbuh rumput kat kubur ni. Itu yang hari-hari disiram. Taklah tumbuh-tumbuh rumput dah. Rupa bini tu dah posan dah dengan kita orang gali kubur tu. Sebelum kambuh tanah yang terakhir, simin kan dulu, memang takkan tumbuh. Tu macam-macam tuan-tuan, macam-macam. Itulah dia kan. Jadi kita jangan sombong-sombong. Tak ke mana. Saya Samsul Debat okey je. Nak bergambar lepas ni, bergambar lah. Tapi kita jaga jarak.
Nah. Saya ni okey, gambar togak RM10, gambar gabah RM5 macam tu. Jangan lupa, masuk tabung tu. Tak ada lah, tak ada. Saya ni sama macam tuan-tuan dan puan sekalian. Orang kampung, jangan malu kita orang kampung. Jangan malu jadi orang kampung, saya cakap. Kan? Tak ada hebat orang bandar tu. Bandar tu kalau tak ada kampung, tak jadi dia bandar. Kalau tak ada kampung, takkan jadi bandar tu. Tentu. Kan? Tu yang saya selalu cakap, you can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Tu je. Oh, cakap jauh pula. Kan? Identiti lah, saya budak kampung, kampung lah. Dulu mana ada orang berani keluar dari TV cakap Negeri Sembilan. Saya cakap Negeri Sembilan. Okey je. Elok je orang faham. Tadi yang berkorut pada tadi mula tu tak faham agak Kan? Tak, okey je. Bahasa yang senang-senang saya pakai. Saya tak pakai bahasa yang susah-susah. Yang penting ilmu sampai. Tu je. Kan? Tak payah nak sombong-sombong. Sampai masa Samsul debat ni, besok tak tiba-tiba keluarlah Samsul sebat. Ke mana kita tahu? Samsul sebat, musibat, semua keluar. Manalah tahu? Samsul debat, Samsul rembat. Saya, adik-beradik saya semua Samsul. Seorang Samsul debat, seorang Samsul debab. Ada? Yang lebab ada? Ada. Tapi kita kena ingat ni semua sementara. Dulu kita minat dengan Tuan Guru kan, Tuan Guru Datuk Haji Ismail Kamus kan, Allah yarham. Sangat baik, saya sampai jumpa dia sebelum dia meninggal. So, ya Allah, kita dulu daripada kita tengok dia dekat kaset kan, dengar kaset, tengok pula video, pula tengok pula CD kan. Zaman berubah dan sekarang semua dah tak tampek jumpa CD dah. Semua tengok ke YouTube. Ramailah yang togo tadi. Kan, walaupun dia ingat saya tak dengar, saya dengar orang kampung ni. Tinggi Samsul debat. Dalam TV tak nampak tinggi. TV tu letak tinggi sikit, nampak tinggi. Kan? Saya ceramah di hijau tu lagi pula. Saya dah duduk, saya masuk lambat sikit sebab sembahyang maghrib tu saya bagi semua masuk dulu, pun saya masuk, senang saya nak jamak maghrib dengan isyak. Bila saya duduk habis sembahyang tu, saya duduk, pakcik sebelah tu boleh tegur saya, penceramah belum sampai lagi, dia tu. Sudah, aku salah masjid ke apa? Saya tanya siapa penceramah? Samsul debat. Sudah, dia tak kenal aku siapa. Saya pun barulah nak cakap, saya lah Samsul debat. Dia tambah lagi, semenjak keluar TV ni lambat sampai. Orang ajar betul. Langsung saya senyap. Senyap. Tak payah cakap apa-apa. Lepas tu JK Masjid nampak saya. Tuan, kita nak mula lah. Saya pun salam pakcik tu. Masa tu belum PKP. Pakcik, saya mula dulu. Dia pun pandang. Sampai ke depan macam ni lah. Saya duduk ke depan, tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu dah. Tak ada apa tuan, tak ada apa. Saya macam tu lah. Ada orang-orang sahabat-sahabat yang ikut saya beberapa hari ni, semua pun cakap lah, okey je, boleh lebih kurang. Tapi bab makan saya memang cerewet. Cuba tak sadap kan. Memang saya cakap, mestinya kau memang tak sadap kau masak, saya cakap. Sebab kan Nabi tahu kalau sadap beritahu kawan-kawan, kalau tak sadap beritahu tukang masak tu. Biar dibetulkan. Kan? Biar dibetulkan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok daripada aspek kehidupan kita ni, kan, jangan kita tamak-tamak, jangan kita sombong, jangan kita, yang ketiga, buang satu penyakit yang paling bahaya dalam masyarakat kita, namanya penyakit dengki. Dalam bahasa Arabnya hasad, bahasa Melayu dengki. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai, hasad, dengki. Jangan dengki. Dengki ni orang susah nak tidur malam. Fikir orang ni, kau siap ke rumah kau besar, kau tengok rumah aku lagi besar. Kau beli kereta, kau tengok aku beli kereta lagi besar pada tu. Dia beli van. Kawan tu beli van, dia beli lori. Dia beli lori, dia beli bas. La ilah Allah tahu untuk berlawan. Sudah habis traktor semua dia beli bawa rumah tu. Tak perlu.
berpada dengan yang sedikit, bersyukur dengan apa yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak buat sedikit pengumuman tentang tentang produk susu kambing kat depan.